Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, hari ini kita akan masuk kepada topik 9 iaitu kebarangkalian peristiwa bergabung. Okay, kebarangkalian peristiwa bergabung. Okay. Okay, peristiwa dalam tajuk ni kita akan belajar 4 perkara ni, peristiwa bergabung, peristiwa bersandar dan peristiwa tak bersandar, peristiwa saling eksklusif dan peristiwa tidak saling eksklusif, aplikasi kebarangkalian peristiwa bergabung. Okey. Jadi, pertama sekali kita akan lihat peristiwa bergabung ya. Okey, 9.1 ni ialah peristiwa bergabung. Kita akan perihalkan peristiwa bergabung dan kita nak senaraikan peristiwa bergabung yang mungkin. Okey, benda ni sebenarnya dalam kehidupan harian kita sudah ada, cuma kita tidak orang kata tidak tahu benda tu adalah kebarangkalian. Okey, dalam rajah ni awak dapat lihat bentuk hijau ni ialah dadu ya. Jadi awak pernah guna dadu ni untuk main dam, okey, naik dam ular. Okey, ini ialah dadu. Okey, peristiwa bergabung ialah peristiwa gabungan dua atau lebih peristiwa. Okey, dua atau lebih peristiwa dalam satu kesudahan. Contohnya, contoh ni kita dah biasa main contohnya awak main dua orang, main gunting batu dan kertas. Okey, kita main gunting batu dan kertas. Okey, yang ni ialah gunting, yang ni ialah batu, yang ni ialah kertas. Okey. Jadi dua orang murid ni kita namakan dia murid A dan satu lagi ialah murid B. Jadi kita kalau lihat dalam contoh di buku teks awak ni mungkin tak faham lah. Jadi kita akan buat dia dalam bentuk gambar rajah pokok. Kita akan buat dia dalam bentuk gambar rajah pokok. Jadi kebarangkalian ataupun peristiwa bergabung ni contohnya murid A dia mungkin akan buat gunting, mungkin juga dia keluarkan batu, mungkin juga dia keluarkan kertas. Okay. Jadi murid B pun macam tu juga. Dia ada 3 pilihan. Setiap murid ada 3 pilihan. Jadi kalau kita nak lihat kesudahan yang mungkin bagi dua orang murid ni, kalau kita buat macam ni mungkin kita tak faham. Jadi cikgu akan labelkan di sini gunting ni sebagai G. Ni G. Batu ni sebagai B dan kertas ni sebagai K. Mudah gitu. Okey, sekarang ni kita nak tengok dia punya kesudahan. Okey, cikgu kata kita gunakan gambar rajah pokok. Okey, macam mana gambar rajah pokok? Okey, kita lihat contoh di sini. Okey, kita ada dua murid. Murid A. Kita buat dulu murid A. Murid A ni dia mungkin akan keluarkan gunting. Dia juga mungkin akan keluarkan batu. Kemudian dia mungkin keluarkan kertas. Okey, itu murid A. Kemudian murid B. Murid B sama. Dia akan ada 3 pilihan juga. Okey. Di sini kita dapati murid B dia mungkin keluarkan gunting, dia mungkin keluarkan batu, dia mungkin keluarkan kertas. Okey, tak muak ni. Patutnya gini. Jadi murid B ada 3 kemungkinan. Jadi kalau murid A ni keluarkan batu, kemungkinan murid B akan keluarkan gunting ataupun dia akan keluarkan batu ataupun dia akan keluarkan kertas. Sekiranya murid A ni keluarkan kertas pula, dia akan keluarkan, murid B akan keluarkan gunting ataupun batu ataupun kertas. Jadi kita dapati di sini ada 3, di sini 3 kemungkinan, di sini ada 3 kemungkinan, di sini ada 3 kemungkinan. Jadi kita akan dapat 9 kesudahan ya. Kita akan dapat 9 kesudahan bagi permainan gunting, batu dan kertas. Okey. Jadi di sini
kita dapati bilangan sampel. Okay, S ni sampel adalah bersamaan dengan bilangan kesudahan bagi murid A. Okay, kita darab dengan kesudahan bagi murid B, bilangan bagi B, murid B. Okay, di sini murid A ada 3 dan murid B juga ada 3 ni sini ya. Sebab itulah kita akan dapat kesudahannya 9. Sampelnya 9, 3, 6, 9. Okay. Jadi kalau kita nak tulis dia dalam bentuk kita nak tulis ruang sampel dia, kita kena buat dalam bentuk kurungan ya. Okey, jadi 9 ni ialah, okay, ambil di sini G dengan G. Okey, G, G. Habis satu. Kemudian G, dengan B. Gunting dengan batu. Okay. Kemudian gunting dengan kertas. Yang pertama ni ialah murid A. Yang ni ialah murid A. Yang kedua ni ialah murid B. Okey, begitulah seterusnya. Kemudian kita ada pula murid A batu, murid B gunting. Okey, seterusnya murid A masih lagi batu, murid B ialah batu juga dia keluar. Okey, tenggelam lah, belaga. Kemudian murid A batu, murid B kertas. Okey, 3. Yang ni 3, yang ni 3. Okey, akhir sekali murid A kertas, murid B gunting. Okey, murid A kertas, murid B batu. Okey, yang akhir sekali murid A kertas, murid B pun kertas. Tutup kurungan keli bracket. Maka inilah jawapan untuk peristiwa bergabung. Ini kita panggil bergabung. Okay, jadi kesudahannya ada 9. Macam mana dapat 9? Ini cara dia. Jadi untuk mudah awak buat gambar rajah pokok. Okay, ini ialah contoh yang mudah lah. Dan awak juga biasa lihat duit shilling, awak lambung duit shilling tak? Kalau nak main, siapa nak start dulu, kita gunakan duit shilling. Kalau duit shilling ni kita dapati dia hanya ada 2 pilihan saja, sama ada nombor ataupun yang ni gambar. Kalau duit shilling lain pun 5 sen pun dia ada nombor dan dia ada gambar. Jadi dia ada 2 pilihan. Kalau duit RM1 pun samalah, nombor dan gambar. Kalau dadu pula, kalau sebiji dadu, dia ada banyak pilihan ke? Satu pilihan. Okay. Kalau kita lihat dadu ni, dia ada nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tak? Kalau 2 dadu ni lain. Ni macam peristiwa bergabung tadilah ni. Murid A dengan murid B. Murid A, ni dadu yang pertama. Dadu yang pertama ada nombor 1, nombor 2, nombor 3 sampai nombor 6. Jadi dadu yang kedua, kita ada 1. Untuk nombor 1 dia mungkin keluar 1, 1. Dia mungkin keluar 1, 2. Mungkin keluar 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. Itu sama saja dia punya kata konsep dia ya. Jadi begitulah untuk dadu. Yang ni benda yang kita buat dalam hari-hari lah. Cuma kita tanpa kita sedari kita telah menggunakan kebarangkalian. Okey, cukup di sini.